Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, selamat pagi kepada semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Tentu marilah sama-sama untuk kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan membaca Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT di atas kesempatan yang Allah bagi pada kita dan kita mengisi ruang dan peluang yang masih ada ini dengan pengisian Rahmi, dan bersama dengan kita kepada Ustaz Fahmi yang akan membicarakan seperti biasa, iaitu kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Tanpa berlengah masa, saya mempersilakan beliau untuk memberi kesan pada kali ini. Pada tafadhal masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillah ma syaa Allah la quwwata illa billah ma syaa Allah kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al-khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Zul atas aluan sebentar tadi, dan ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Kita berada pada majlis tazkirah ilmu pada pagi ini bersama-sama dengan Hospital Pakar Al-Islam. Mudah-mudahan pagi kita sentiasa ceria, dipimpin dengan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kita dibukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan daripada pagi ini sehinggalah berakhirnya hari ini nanti, dan pastinya kita mengharapkan hari-hari kita lebih baik daripada hari semalam dan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Apa sahaja ujian-ujian yang ditempuh dalam kehidupan seharian pastinya mematangkan kita, pastinya menjadikan kita memahami bahawa pasti ada hikmah di sebalik setiap apa yang dilalui oleh setiap daripada kita dalam melalui kotak-kotak takdir kita menuju kepada destinasi kita masing-masing. Jadi mudah-mudahan sentiasa perjalanan kita itu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bimbingan hidayah, dengan berfungsinya akal dan hati kita dalam memilih jalan-jalan kebaikan, dipandu oleh bisikan-bisikan kebaikan daripada malaikat, dan dijauhkan kita daripada segala keburukan-keburukan bisikannya syaitan dan juga hawa nafsu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan sihat semua pagi ini. Kita sambung pembacaan kitab Indahnya Hidup Bersyariat, dan kita masih berada pada rukun solat. Kita dah bahaskan bulan yang lalu berkenaan dengan rukuk. Jadi kita masuk kepada rukun yang ke-6. Kita masuk pada pagi ini untuk kita mantapkan solat kita, tahsin kualiti solat kita. Maka kita perbaharui ilmu kita dan kita aplikasikannya dalam amalan kita. Baik dia berbentuk dalam bentuk solat fardu yang patut kita jalankan dengan sebaik mungkin persembahan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, peribadatan kita, ataupun juga solat-solat sunat, ataupun juga solat sunat. Rukun ni, rukun walaupun dia solat sunat ada rukunnya, maknanya solat sunat pun terlibat dengan sah batal apabila melibatkan rukun kan. Jadi rukun itu patut kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita masuk hari ini bab i'tidal. I'tidal adalah artinya berdiri tegak. Berdiri tegak semula. Asalnya kita qiyam kan. Qiyam tu kita baca Fatihah, kita baca surah, lepas tu kita rukuk. Jadi lepas rukuk tu i'tidal. Maka i'tidal itu adalah berdiri tegak semula macam qiyam tadi. Selepas rukuk dan tamakninah. Yakni berhenti sekejap semasa berdiri. Jadi daripada rukuk naik atas
Sami Allahu liman hamidah, kita pun naik atas dan baca bacaan yang disebutkan selepas ini. Jadi tegak tadi tu mesti ada kadar tomak ninah lah. Kadar tomak ninah. Jangan dia panggil apa, rukuk spring kan. Rukuk, dia daripada qiyam, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allah, macam tu. Dia sambung je. Dia kena ada tenang tu. Kena ada tomak ninah tu. Daripada qiyam turun, Allahu Akbar, rukuk, ada kadar subhanallah, Sami Allahu liman hamidah, ada kadar subhanallah, berdiri tegak, berhenti semua anggota-anggota yang berat. Dan baca bacaan i'tidal. Kalaupun tidak baca, bacaan itu bacaan sunat, maka kalaupun tidak baca, mesti berdiri dengan diberhentikan anggota-anggota kita dengan kadar subhanallah. Subhanallah, 1 saat lah lebih kurang. Atau 1 atau 2 saat. Subhanallah. Begitu kan. Satu gerak jari tu. Subhanallah. Tu. Mana kita naik daripada rukuk, Sami Allah liman hamidah. Okey, ada berhenti tu. Seketika tu. Dengan kadar subhanallah. Lepas tu barulah turun untuk sujud. Baik. Jadi bacaan semasa i'tidal adalah Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu, itu yang paling pendek. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu kalau nak baca bacaan yang penuh. Dia ada beberapa lah bentuk bacaan waktu i'tidal. Dalam sebuah hadis juga ada diriwayatkan daripada seorang sahabat ketika mana solat bersama Nabi SAW. Seorang sahabat ni dia baca bacaan yang macam ini. Dia baca bacaan Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Jadi bacaan tu tidak pernah diajar oleh Rasulullah SAW. Sahabat ni baca. Lepas habis semayang, Nabi pusing belakang. Nabi pun tanya, siapa dia tadi yang tengah semayang aku dengar baca waktu i'tidal hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Jadi sahabat yang baca tadi tu mengakulah, saya ya Rasulullah. Sebab risau jugalah, tak boleh ke apa, sebab saya baca tu pujian lah pada Allah Ta'ala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, taklah aku tanya bukan apa. Sebab waktu kamu baca bacaan itu, aku nampak lebih daripada 30 malaikat. Kata Nabi SAW. Aku nampak lebih daripada 30 malaikat berebut-rebut untuk catat pahala daripada bacaan kamu tadi tu. Daripada pujian kamu kepada Tuhanmu tadi tu. Malaikat berebut-rebut. 30 lebih malaikat turun berebut-rebut catat bacaan pahala itu. Pahala zikir, zikrullah, puji Allah. Jadi dalam bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam bacaan i'tidal itu, sebelum kita turun i'tidal tu, ni ada beberapa perbezaan mazhab lah. Dia imam sebut Sami Allahu liman hamidah. Masa naik daripada rukuk, nak naik ke i'tidal tu, imam akan baca Sami Allahu liman hamidah. Apakah maksud Sami Allahu liman hamidah? Maksud Sami Allahu liman hamidah adalah Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Itu maksud dia. Sami Allahu liman hamidah. Allah dengar siapa yang puji dia. Itu satu statement. Jadi statement tu disahut lah. Kita respon lah dengan statement tu. Respon macam mana? Dah kan maksud pada statement tadi adalah Allah dengar siapa-siapa yang puji. Jadi siapa-siapa yang puji tu, kita biarlah masuk daripada kalangan orang yang puji tu. Jadi supaya kita termasuk daripada kalangan orang yang Allah Ta'ala dengar ucapannya, pujiannya, zikirnya. Sami Allahu liman hamidah. Allah dengar siapa yang puji dia. Kita sambut puji dia. Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi kalau tak nak sebut Allahumma pun boleh. Rabbana lakal hamdu.
boleh juga. Ataupun ada yang tambah wa, boleh juga. Rabbana walakal hamdu, boleh belaka. Boleh belaka. Tiga-tiga boleh. Okey, jadi supaya kita terus respon dengan statement tadi, Allah dengar siapa yang puji dia, kita terus puji Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala pujian. Nampak? Jadi kita puji Allah. Kita puji Allah. Kalau yang bacaan panjang yang disebut dalam ni, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dengan pujian yang jenis macam mana? Sepenuh-penuh langit. Mil'us samawat. Pujian yang sifat dia tu, banyaknya tu, penuh langit. Wa mil'ul ardi, dan penuh bumi. Wa mil'u ma bainahuma, dan penuh di antara langit dan bumi. Bumi pun penuh, langit pun penuh. Antara langit dengan bumi pun penuh. Subhanallah. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan penuh dengan segenap sesuatu yang engkau kehendaki selepas itu. Maksud dia. Maksudnya dah penuh langit, dah penuh bumi, dah penuh antara langit dan bumi. Penuhlah apa-apa yang Allah Ta'ala nak penuh-penuhlah. Itu. Jadi sifat pujian itu ditambah dengan begitu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Boleh hafal? Bacalah bacaan-bacaan seperti ini di dalam solat sambil kita menghayati bacaan itu. Ya Allah, aku pujimu dengan pujian sepenuh langit. Aku puji engkau ya Allah, bukan sikit-sikit pujianku sepenuh bumi. Aku puji engkau ya Allah dengan pujian yang sifatnya memenuhi langit, antara langit dan bumi. Banyak sangatlah pujian tu. Kan walaupun dengan beberapa ucapan. Kan itu pahalanya cukup besar. Kalau pujian pun sebesar langit dan bumi, pahalanya pun dikurniakan sebesar langit dan bumi. Subhanallah. Boleh bayang pahala yang ucapan-ucapan yang begini ni Allah Ta'ala jadikan bahagian daripada anugerah. Kamu puji aku bagi kamu. Banyak aku bagi. Khazanah aku tak pernah habis pun kalau aku bagi kamu semua bahagian apa yang kamu buat daripada zikrullah. Jadi itulah zikir-zikir macam ni baguslah. Kan? Boleh hafal lah. Kita ulang sekali lagi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, satu. Wa mil'ul ardi, dua. Yang ketiga antara. Wa mil'u ma bainahuma. Yang keempat. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Okey. Okey, boleh. Ya. Oh, tadi yang ucapan sahabat tadi, yang 30 lebih malaikat catat. Saya lepas daripada jumpa hadis itu, kita baca hadis itu, tengok pula, boleh terbayang pula bila baca bacaan itu, malaikat berebut-rebut catat pahala, tambah pahala kita. Jaranglah saya tinggalkan bacaan itu dalam i'tidal. Jadi tambah je lah. Tambah. Sama ada kita baca yang paling pendek, Rabbana lakal hamdu, sebagai merespon kepada sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita nak baca panjang sikit, boleh baca dengan yang tambahan daripada sahabat Rasulullah tadi, iaitu Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan dengan pujian, Rabbana lakal hamdu baca, yang tu minimum, yang tu paling kurang. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, dengan satu pujian, hamdan kathiran yang banyak, tayyiban yang baik, yang bagus, mubarakan yang diberkati, fihi padanya, dengan ucapan yang banyak, yang baik, yang diberkati padanya. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Nampak? Simple je. Ditambah. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Lama-lama boleh hafal lah tu. Kalau nak tambah lagi dengan yang tadi, 3 bacaannya boleh juga. Panjanglah sikit i'tidalnya, kan? Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi
mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Turun sujud. Macam tu. Okey, jadi ni bentuk-bentuk bacaan. Paling kurang pun Rabbana lakal hamdu. Okey, boleh. Jadi kita berhenti seketika setelah bangkit daripada rukuk ya, untuk turun sujud. Ini namanya i'tidal. Ya, i'tidal. Dan waktu i'tidal ni kalau semayang subuh kita baca doa kunut lah. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait dan seterusnya. Itu kalau solat subuh. Okey. Jadi syarat-syarat i'tidal. Apakah syarat-syarat i'tidal? Yang pertama, berada dalam keadaan berhenti sebentar untuk mengucapkan tasbih i'tidal. Yang tadilah. Oh, saya lupa nak sebut tadi berkenaan dengan sedikit perbezaan mazhab. Dalam mazhab kita, kalau kita sembahyang jemaah lah, imam akan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kemudian dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, kita kena ulang. Kita kena ulang bacaan imam tadi, iaitu sebelum kita baca Rabbana lakal hamdu, imam sebut sami'allahu liman hamidah. Kita sebut balik sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Lepas tu nak tambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ataupun mil'us samawati dan seterusnya, boleh. Jadi mula-mula tu ulang balik baca imam tadi tu, yang mana imam sebut sami'allahu liman hamidah, kita pun ikut sebut sami'allahu liman hamidah. Adapun dalam mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala, mazhab Maliki, tidak perlu mengulangkan bacaan sami'allahu liman hamidah. Kerana apa yang makmum buat hanyalah perlu merespon kepada statement yang telah disebut oleh imam. Itu dalam mazhab Maliki. Kan imam cakap tadi, sami'allahu liman hamidah. Jemaah sekalian. Wahai makmum-makmum. Tak adalah dia cakap macam tu kan. Tapi itulah sebutannya. Sami'allahu liman hamidah. Ni nak bagi tahu Allah Ta'ala dengar siapa-siapa yang puji dia. Jadi bila dah imam bagi tahu, makmum tinggal menyaut aje lah. Seruannya, Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami ya Allah, bagimulah segala pujian. Kita puji Allah. Jadi dapatlah masuk dalam golongan yang Allah dengar pujiannya tu. Okey. Itu dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab kita kena ulang. Imam sebut sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Okey. Jadi diulang sami'allahu liman hamidah. Kenapa kena ulang? Imam dah cakap dah tadi, kita sahut je lah. Kenapa nak kena ulang? Dalam mazhab kita, mengambil pandangan daripada hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, Nabi sebut, Ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk dia diikut. Dia Nabi kata, imam kerja dia lead, makmum ikut. Jadi daripada keumuman hadis bahawa imam itu dijadikan untuk diikut, maka apabila imam baca sami'allahu liman hamidah, kita ikut jugalah. Kenapa kita tak ikut? Kita ikut. Jadi diikut baca dulu sami'allahu liman hamidah. Apapun dia bukanlah perkara yang membatalkan solat kita kalau tak baca. Kan cuma kita nak faham perbezaan sudut pandangan ijtihad para ulama. Kan ijtihad ulama itu jadi khilaf ulama itu rahmat untuk kita. Dia nak baca pun boleh, tak baca pun tak apa. Okey. Di kedua-duanya pun ada dalil. Kan kedua-duanya pun ada sebab kepada apa yang mereka keluarkan hukum-hukum tersebut. Okey, jadi syarat i'tidal yang kedua, tidak berada dalam keadaan qasad, yakni tujuan selain ibadat ketika bangun daripada rukuk. Contohlah, dia tengah rukuk, patutnya dia bangun tu memang untuk i'tidal,
untuk teruskan rukun solat dia. Sami Allahu liman hamidah, dia bangkit. Kan? Dia tengah rukuk, tiba-tiba dengar bunyi meletup kat luar rumah. Semayang dia pun menghadap tingkap. Tingkap pun nampak luar. Jadi dia setengah rukuk dia tu dengar bunyi meletup. Apa benda kat luar tu. Terus daripada rukuk tadi dia berdiri tegak. Berdiri tegak tengok. Tapi dia tak niat nak sambung i'tidal pun. Dia tak niat untuk sambung ibadah dia pun. Dia automatik dia bila tengah rukuk tu dengar bunyi tu terus berdiri tegak dia. Tengok apa benda tu. Macam tu. Jadi itu tidak sah lah i'tidal dia. Dia mesti qasad dia adalah tujuan ibadat. Tak boleh selain daripada ibadat ketika mana dia bangun daripada rukuk. Yang ketiga, syarat i'tidal adalah tidak terlalu lama berdiri ketika i'tidal. Jadi i'tidal adalah rukun pendek. Bila rukun pendek, secara urufnya tidak boleh terlalu lama. Tak boleh sama lama macam qiyam. Macam baca surah Fatihah, macam baca surah-surah dalam rakaat yang waktu kita qiyam tu. Sama panjang pula. Tak boleh lah, tak jadi. I'tidal tu dia rukun pendek saja. Ya. Menjadi kesementaraan berdiri sebelum turun untuk rukuk. Habis. Tajuk i'tidal. Saya buka Allah telefon pula Halo, salam bang. Dah bawah ke? Saya tengah kelas sekejap lah bang. Abang letak dulu boleh? Nanti kan saya transfer. Okey. Abang letak kat atas meja. Terima kasih bang. Okay. Orang hantar barang. Okay, maaf tuan-tuan. I'tidal. Jadi kita masuk tajuk yang berikutnya, iaitu rukun yang ketujuh, sujud. Rukun yang ketujuh, sujud. Saya tengok komen sekejap. Kalau ada komen, ada soalan apa-apa, bolehlah tanya di ruangan komen. Okey ya. Baik, yang ketujuh, sujud. Sujud. Sujud ada 7 anggota. 7 anggota yang perlu turun sujud. Yang pertama adalah dahi. Dahi ya, jabhah. Ni. Tengah-tengah ni. Tengah ni dahi. Yang kedua adalah 2 tapak tangan. Tapak tangan kanan dan juga tapak tangan kiri. Tapak tangan kanan, tapak tangan kiri. 2 lah, dah 3. Dahi dan 2 tapak tangan. Yang keempat dan kelima adalah 2 lutut. 2 lutut. Dan yang ke-6 dan 7 adalah 2 perut jari kaki. 2 perut jari kaki. Jadi jari kaki tu kita kepakkan perut jari yang ni. Ni kita panggil perut jari. Dikepakkan jadi kaki kita tu jarinya kena macam tu lah. Tak jadi terapung macam tu, tak jadi. Kan? Maknanya kaki kita sujud angkat macam tu, terapung, tak jadilah. Dia mesti letak, dan apabila letak tu dikepakkan macam tu supaya perut jari kaki tu kena di atas lantai. Okey. Jadi kita baca sini, sujud daripada segi syarak adalah sentuhan dahi seseorang ketika bersolat di tempat sujud. Sekurang-kurang sujud itu adalah meletakkan dahi di atas tempat sujud, dan dahi mestilah tidak berlapik dengan sesuatu. Jadi untuk nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7 tak apa berlapik. Nombor 1 tak boleh. Jadi ni kena tepat-tepat lah. Kalau atas jadah, dahi ni kena atas jadah lah. Maknanya tak boleh berlapik. Maksud saya adalah tak boleh kita pakai yang menutupi dahi macam ni. Ada orang pakai kopiah macam ni. Jadi semayang macam ni. Boleh ke? Tak boleh. Sebab dia lapik ni, berlapik. Dahinya tertutup dengan sesuatu. Ataupun pakai serban. Pakai serban tutup dahi. Ada sikit tak apa. Ada sikit
Sikit macam ni okey lagi. Antara dua kening ni ada sikit boleh lagi. Sikit. Tapi kalau tutup habis tak boleh. Mana saya ingat ni. Dahi tak boleh tutup lah. Tak boleh tutup. Ataupun tidak boleh dilapik dengan sesuatu yang bergerak sama-sama dengan kita. Serban. Tadi pakai serban. Pakai macam ni. Sujud. Boleh. Dahi tak kena. Tak apa. Tak ada masalah. Pakai serban macam ni. Pakai serban macam ni. Kemudian sujud. Ni, di atas serban ni. Tertutup dahi. Sujud tak sah. Ya. Ataupun pakai serban elok dah. Pakai di atas. Pakai kutrah ni. Pakai selendang. Waktu dia turun sujud. Waktu turun sujud. Ni yang hujung ni belah sini ni naik. Tak. Ni dia sujud atas kain yang duduk dekat atas kepala dia. Tutup dahi. Tak sah juga. Tak sah juga. Ataupun dia letak dekat bahu. Letak dekat bahu. Panjang lah. Panjang. Letak kat bahu. Sampai waktu sujud, kain yang dia letak atas bahu dia tadi tu terhampar pula ke depan. Terhampar ke depan dan dia sujud di atas kain yang ada pada badan dia. Tak sah juga sujud. Tak sah juga sujud. Jadi orang perempuan lah, selalunya kena hati-hatilah telekung yang dia pakai. Telekung yang dipakai tak boleh dihamparkan ke depan dan dia sujud di atas telekungnya. Maka tidak sah sujudnya kerana berlapik. Berlapik bukan maknanya telekung dia tutup dahi tu, tidak. Tapi telekung yang dia pakai tu bergerak, yang sama-sama, kain yang sama-sama bergerak dengan badan dia waktu dia solat, maka tidak boleh untuk dijadikan lapik ketika mana sujud. Tidak sah sujudnya. Tak sah sujud, tak sah lah semayangnya. Kan jadi masalah lah. Okey. Cuma yang boleh adalah kain yang tidak bergerak bersama-sama badan. Ni, saya bawa ridak. Dia letak atas bahu. Letak atas bahu. Letak atas bahu. Sampai dekat semayang saya pun angkat. Saya bentang depan. Dekat tempat sujud. Jadi sejadah. Kain tu jadi sejadah je lah. Tak bergerak sama-sama dengan saya. Tak bergerak sama dengan saya. Boleh tak saya sujud atas dia? Boleh lah, jadi sejadah. Tak ada masalah. Okey. Baik. Jadi dahi saja tak boleh ya. Dahi saja tak boleh. Adapun dua tapak tangan tidak directly kena. Maksudnya memang kena lah dilekap atas lantai atau atas tanah yang tempat kita solat. Cuma tidaklah ada masalah kalau dia berlapik. Berlapik di situ adalah kalau kita pakai sarung tangan. Jadi tangan pakai sarung tangan kan tak direct kulit ni. Tak direct kulit kena pada tempat lantai tanah tu. Begitu juga lutut. Lutut lagi lah. Lutut aurat. Kalau terbuka, lagi masalah. Memang yang kita sujud tu atas luar lah cerita dia. Ataupun atas kain kan. Atas kain kita sujud tu bukanlah kita angkat lutut tu bagi kena kulit lutut tu pada tanah. Tidak lah. Kan? Dan kaki pun sama macam tu juga. Kaki pun sama iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaki pun kalau pakai stokin tak ada masalah. Kan yang penting ibu jari kaki tadi tu di ibu jari pula. Tak semesti ibu jari lah. Ada bahagian daripada jari-jari yang
perut jari tu kena atas tanah, dilekatkan di atas tanah ataupun lantai. Begitu. Jadi kena sedaya upaya lah. Kalau tengok gambarnya, saya tunjuklah. Tengok gambarnya, tu. Okey. Jadi dahi, kemudian 2 tapak tangan dilekap. Tapak tangan tu pun sebahagiannya sudah mencukupi lah. Sebahagiannya sudah mencukupi. Lutut, 2 lutut, 4 dan 5 memang berlapik dalam seluar lah. Dan juga perut jari. Tengok tu perut jari. Ni kan. Tu. Macam mana gaya ni? Gitu. 6 dan 7 tu. Dikepakkan jari tu macam itu. Okey. Baik. Jadi berkenaan dengan tangan tadi. Ni adalah tapak tangan. Jadi kalau dipegang pada bahagian ini saja, diletakkan. Ini lantai, letak macam ni. Sebahagian. Boleh tak? Boleh. Semua sekali? Boleh. Boleh. Ataupun belakang saja. Jarinya terangkat. Boleh tak? Boleh. Tapi yang sempurna adalah kita letak semualah. Dan tidak dirapatkan jari itu, direnggangkan sedikit. Renggang sedikit lah. Okey. Tetapi sekiranya dahi terpaksa dibalut kerana luka dan sebagainya, maka tidaklah diwajibkan membukanya. Dah memang itu darurat lah. Balut. Daripada sini balut sampai tutup mata dia. Kecederaan dia mungkin di mata, tapi dia balut daripada atas ni tutup dahi. Akan tutup dahi. Jadi ni bukan dahi, tepi ni. Tepi ni bukan dahi ni. Kalau ada orang sujud, Allahu Akbar, sujud kat sini. Tepi ni. Tepi ni bukan dahi. Dahi ni. Kalau ni ada tulang tengah ni, ni kawasan ni dahi. Tepi ni bukan Jadi kalau ada darurat, sakit, luka, balut, tak apalah. Begitu juga umpamanya dahi berlapikkan songkok dengan sengaja tanpa sebab, maka solat itu dikira tidak sah. Sengaja, dia memang pakai kopiah tu tadi macam tu. Tutup, kan. Sengaja. Kalau tak sengaja terjatuh dia waktu tu, tak adalah masalah. Kan cepat-cepat je lah kita tarik. Okey. Maka bacaan ketika sujud adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini tasbih sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bacaan ini adalah bacaan yang memenuhi pahalanya antara langit dan bumi juga. Kan? Dalam hadis sebut apa? Kalimatan khafifatan 'alal lisan, saqilatan fil mizan, habibatan illa rahman. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. 2 kalimah yang ringan di mulut, senang nak sebut lah, tak susah. Berat pada timbangannya, timbangan amalan berat sungguh. Habibatan ilar rahman, disukai, dicintai pula oleh Allah yang maha pemurah, ar-Rahman. Apakah dia 2 kalimah itu? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Inilah yang kita baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu waktu sujud. Subhana rabbiyal azim, itu waktu rukuk. Kan? Tapi dia tetaplah dia satu tasbih. Dan kita boleh baca juga tasbih ini ketika mana kita dengar bacaan daripada imam dalam semayang surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Semayang Jumaat, sunnah baca surah tu. Rakaat pertama imam baca. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kita dengar tu, ayat tu membawa maksud bertasbihlah kamu dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Kita terus baca tasbih. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Nampak? Jadi merespon dengan bacaan Al-Quran itu merupakan satu kaedah tadabbur untuk kita menghayati solat kita.
faham apa yang dibaca dan Allah suruh tasbih tu. Tasabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Kita pun ikutlah tasbih. Merespon kepada ayat Al-Quran. Baik, terus. Syarat-syarat sujud. Kita baca syarat-syarat sujud. Yang pertama, dahi tidak berlapik dengan sesuatu benda. Apabila sujud di tempat sujud, dahi tak boleh berlapik dengan sesuatu benda yang lain. Jika dahi seseorang itu tertutup oleh sesuatu, maka tak sahlah sujudnya. Tetapi jika dahi seseorang itu luka atau sakit, di mana jika ditanggalkan penutup dahinya tu akan mendatangkan kesusahan yang tak dapat ditanggung pada adat menurut sangkaannya. Mana kalau gagah juga buka balut tadi tu, nak balut balik tu, ya Rabbi punyalah susah. Nak kena pergi jumpa doktor baliklah, appointment baliklah, luka, darah mengalir lah, apalah, macam-macam benda. Jadi pada sangkaan adat kita ni, maknanya ikut adat ni, kalau buka ni payahlah. Ikut uruf. Maka dia dikecualikan. Sekalipun perkara itu tidak disahkan oleh seorang doktor yang adil. Maksudnya dia secara dasar uruf keadaan masyarakat atau dia sendiri fikir, ini tak boleh ni, kalau buka susah sungguh. Kan nak buka balut ni sebab nak sujud. Jika seseorang sujud di atas tanah atau kertas dan seumpamanya, lalu melekat tanah atau kertas tersebut di dahinya sehingga menjadikan dahinya berlapik. Ini satu lagi situasi. Maka tidak sah sujudnya yang kedua kecuali setelah dia menghilangkan tanah atau kertas tersebut daripada dahinya. Adapun sujudnya yang pertama sah. Ni ada kisah macam tadi saya sebut. Kaedah dia adalah kita tak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak sama-sama dengan kita. Kaedah tu kena faham. Kita tak boleh sujud di atas sesuatu yang dia itu bergerak bersama-sama dengan kita. Okey. Jadi dia sujud atas kertas. Ada kertas. Kertas. Dia pun sujud. Okey. Lepas tu, kertas tu, lepas dia sujud. Ni kecil lah kot kan. Yang besar benar. Tapi ikut, kertas tu ikut. Melekat pula dekat atas dahi dia. Jadi sujud dia yang pertama tadi tu sah. Sujud dia yang pertama tadi sah. Okey, sekarang ni dia nak sujud yang kedua. Kertas tadi masih melekat dekat kepala dia. Dia pun turun sujud yang kedua dengan kertas yang melekat. Maka sujud yang kedua tu tak sah. Sebab apa? Sebab kaedah tadi. Kita tak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak bersama-sama dengan kita. Jadi apa nak buat? Masa dah ikut kertas tu ikut, masa dia angkat daripada dia duduk antara dua sujud, tengok kertas tu ada, remove. Ambil, buang. Barulah dia sujud yang kedua. Barulah sah sujud dia. Kalau tak, dia sujud tu dia anggap dahi berlapik lah. Okey. Sikit lagi. Sujud hendaklah melibatkan 7 anggota seperti yang disebutkan. Okey, ingat balik dahi. Kan boleh buat teka-teki tu. Tanya balik. Tanya anak kita, tanya suami kita. Abang, apa anggota 7 anggota sujud? Kata abang pun tak tahu lah. Abang kena cari 7 biji Dragon Ball dulu. Baru dapat jawapan. Bahagian paling bawah. Ini syarat sujud ya. Bahagian paling bawah yakni punggung hendaklah terangkat sedikit lebih daripada kepala sekadar termampu. Okey, ni saya buat contoh lah. Penumbuk saya ni kepala, siku ni punggung. Contoh Jadi syarat sujud, punggung mesti tinggi daripada kepala. Tak kisahlah, tinggi sikit. Dia mesti diangkat sikit, tinggi daripada kepala. Ada ke orang sujud punggung lebih rendah daripada kepala, Ustaz? Soalan kita rasa macam tak logik kan? Ada ke orang sujud punggungnya lebih rendah daripada kepala? Dah kalau bila menonggeng macam tu, mestilah punggung tinggi. Soalan itu diaplikasikan kepada orang yang sembahyang di atas tangga. Jadi fiqh ni bukan saja-saja bahas. Orang sembahyang atas tangga. Okey, dia berdiri atas tangga yang bawah, dia akan sujud di tangga yang lebih tinggi ataupun tempat curam ataupun bukit. Dia sujud pada bukit yang lebih tinggi. Boleh tak? Boleh dengan syarat tadi je lah. Syaratnya
Kalau dia dapat pastikan punggungnya lebih tinggi daripada kepalanya, maka sah sujud dia. Tapi kalau dia sujud-sujud dia macam rukuk kan, tangga macam tu, dia punya apa namanya, dia punya punggung di bawah, kepala di atas, tak jadilah. Kan? Kemudian tidak mempunyai niat yang lain selain daripada sujud, turun-turun, rupanya duk tengok apa nama benda atas lantai. Tak boleh lah. Berada dalam keadaan tenang ketika sujud. Jadi sujud mestilah ada tamakninah, mesti dalam keadaan tenang serta mampu untuk membaca tasbih sujud. Biarlah baca elok-elok lah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Adapun syarat tamakninahnya adalah qadar subhanallah. Kemudian dahi terletak tetap di tempat sujud. Jadi lekap lah. Bukan dia tu angkat letak ataupun dia ni gesek-gesek ke. Kan? Tidak. Dahinya terletak tetap di tempat sujud. Kemudian tidak sujud di atas permukaan yang ditanggung atau yang bersambung dengan badan. Maksud tidak sujud di atas permukaan yang ditanggung atau bersambung dengan badan yang mana ia bergerak dengan pergerakannya. Seperti berdiri atau duduk. Sekalipun ia hanya akan bergerak dengan pergerakan yang kuat seperti pakaian yang dipakainya. Oleh itu sah sujud atas katil. Sekalipun katil itu bergerak dengan pergerakannya kerana katil itu tidak ditanggungnya. Okey. Begitu juga adalah sah sujud di hujung kainnya yang panjang yang tidak bergerak dengan pergerakannya. Pakai serban, lilit, ekor panjang. Serban dia 1 kilometer. 1 kilometer serban. Tak kisahlah, maknanya panjang lah. Panjang. Ekor serban tu jatuh atas tanah dulu. Jatuh, melilit pusing. Lepas tu last hujung ekor tu dekat tempat sujud dia. Boleh tak dia sujud atas ekor serban tadi? Dia pakai serban. Serban tu hujung dah jauh dah atas tanah sampai balik ke depan tu. Untuk dia lapik tempat sujud. Boleh tak? Yang tu boleh. Yang itu boleh. Ya, sebab dia tak bergerak pun daripada kita. Kemudian yang seterusnya adalah bertumpu dengan dahi. Yakni meletakkan imbangan berat kepalanya di tempat sujud. Ukurannya adalah jika seseorang itu sujud atas kapas, akan nipis, penyek kapas tersebut disebabkan keberatan dahi. Dan jika dimasukkan tangan di celah-celah kapas tersebut, tangan boleh merasakan keberatan dahi. Ini kalau letak macam tu, kalau letak lah masuk dalam kapas, maknanya boleh rasa tekanan dari dahi tadi. Maka sujud tidak akan memadai dengan semata-mata menyentuh. Boleh faham menyentuh Dahi, dia sujud, dia sentuh je. Macam tu. Dia letak macam tu je. Tak, dia kena tekan. Kena tekan. Okay. Sebab tu bagi kita macam mana nak tahu dah okey tekan, hidung dah kena, selesai lah. Hidung dah kena, maknanya selesai. Jadi maknanya dahi tu akan tekan lah. Dan perlu niat untuk sujud. Kerana perbuatan sujud, tujuan selain ibadah pada Allah, itu adalah tidak sah. Wallahu alam, habis tentang sujud. InsyaAllah nanti bulan hadapan, kalau ada rezeki, kita akan sambung rukun yang ke-8 dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu azza wa jalla. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian pada pagi ini dalam membicarakan tentang kitab Indah Hidup Ilmu Syariat. InsyaAllah mudah-mudahan bagi manfaat yang besar pada kita, dan InsyaAllah kita akan teruskan pengajian kita. InsyaAllah mudah-mudahan bagi manfaat. Saya rasa sekadar itulah perbincangan kita pada pagi ini. Yang baik itu datang pada Allah, yang lemah kekurangan itu datang pada Allah, kesalahan kepada diri kami. InsyaAllah kita jumpa lagi, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada semua.